Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Okey, baiklah, hari ini kita akan sambung lagi topik pembelajaran yang lepas dalam pendidikan amali, iaitu tajuknya adalah tayamum. Pada pembelajaran lepas, kita dah belajar tayamum. Kita dah tahu dari segi bahasa, dari segi syarak, okey. Dari segi bahasa bermaksud tujuan. Jadi kita nak bertayamum ni, kita mesti kena ada tujuan dia. Bukan sebab saja-saja bukan sebab saja-saja. Sebab kita tahu kalau tayamum ini adalah satu ruksah, iaitu satu kemudahan yang diberikan oleh Allah untuk kita melaksanakan ibadah, tetapi dengan cara menggunakan debu tanah yang suci, menggantikan air ataupun dalam keadaan-keadaan yang tertentu, sakit dan sebagainya. Okey, kita dah tahu pada syarat dan juga bahasa, kita dah tahu apa syarat-syarat tayamum. Okey, ini adalah syarat-syarat tayamum. Kita dah tahu rukun-rukun tayamum, dan hari ini kita akan masuk sunat-sunat tayamum. Okey, Ustazah akan ulang semula sunat-sunat tayamum. Okey, kita ada 10 sunat-sunat tayamum yang boleh kita lakukan ketika kita bertayamum. Okey, macam kita ambil wuduk pun ada juga perkara-perkara sunat yang kalau kita buat kita dapat pahala apabila kita melakukannya. Okey, tengok yang pertama. Okey, ini yang pertama. Menjarang-jarangkan anak jari. Okey, anak-anak jari tu anak-anak buka, lebarkan. Okey, jarang-jarangkan dia supaya bila kita bertayamum kita boleh lalu dekat tengah-tengah tu. Okey, di antara jari ke jari. Okey, di antara jari-jari tu, tengah-tengah tu, di sela-sela jari tu. Okey, yang kedua, tidak menyapu lebih dari sekali. Okey, kalau tayamum ni kita hanya melakukan sekali sahaja, macam contoh video yang saya dah tunjukkan. Okey, yang ketiga, menyeliti anak-anak jari. Okey, masuk di setiap anak-anak jari tu, lalukan dia supaya terkenalah dekat celah-celah anak jari tersebut. Okey, seterusnya membaca doa selepas tayamum. Okey, doa ni kita baca selepas kita bertayamum, macam kita baca doa selepas kita ambil wuduk. Okey, dan seterusnya dari muka dari atas. Okey, daripada atas. Okey, kita bawa turun ke bawah. Okey, daripada muka, lepas muka tangan. Okey, jadi ingat anggota tayamum hanya ada 2 sahaja, muka dan juga tangan. Okey, kalau daripada muka kita buat daripada atas ke bawah. Okey, muka tu dari mana? Seluruh anggota muka ni yang bulat ni sampai tepi cuping telinga kita ni. Tu adalah muka. Okey, tidak diangkat tangan ketika menyapu. Okey, kalau tengok video yang cikgu tunjukkan lepas, okey, video tutorial tersebut dia tidak mengangkat, dia terus je daripada belakang tapak tangan tu, dia naik sampai ke siku, dia terus bawa ke belakang, baru lepas. Dia tidak mengangkat-angkat tangannya. Dia tak buat separuh baru sampai ke siku, dia terus sekali jalan. Okey, melebihkan sapuan pada bahagian yang wajib disapu. Okey, apa bahagian yang wajib? Adalah muka dan juga tangan lah. Okey, itu anggota wajib untuk bertayamum. Membaca bismillah. Okey, membaca basmalah iaitu bismillahirrahmanirrahim. Kurangkan penggunaan debu. Okey, macam video yang kita tengok sebelum ni. Okey, bila kita dah tepuk debu tanah tu secara perlahan, kita bawa ke tepi, kita tepuk antara tangan kiri dan tangan kanan supaya lebihan-lebihan debu itu jatuh. Okey, jadi tidak menggunakan debu yang terlalu berlebihan. Okey, dan yang terakhir adalah mendahulukan bahagian kanan. Okey, sama juga macam kita ambil wuduk, kita dahulukan dulu anggota sebelah kanan. Okey, macam kita ada 2 tangan, dahulukan tangan kanan, baru kita buat tangan kiri. Okey, itu adalah perkara-perkara sunat yang boleh kita lakukan ketika kita tayamum. Ada 10. Okey, seterusnya perkara yang membatalkan tayamum. Okey, apa itu perkara-perkara yang membatalkan tayamum yang kita nak tahu, yang menyebabkan tayamum kita terbatal? Yang pertama adalah murtad. Okey, keluar daripada Islam, itu murtad. Okey, murtad batallah tayamum kita seperti kita berwuduk. Okey, bila seseorang itu murtad, maka batallah wuduknya. Perkara yang membatalkan wuduk. Apa perkara-perkara yang membatalkan wuduk? Kalau anak-anak ingat. Ya, kentut lagi.
membuang hadas kecil, membuang air kecil ataupun membuang air besar. Okey, perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Bila wuduk awak ingat kentut batal, maka tayamum sama juga. Okey, dan yang ketiga, ketahui ada air. Okey, kita dah ambil tayamum ni nak solat. Okey, selepas masuk waktu, contoh solat fardu zuhur. Dah masuk waktu ni, dah ambil tayamum, kita nak solat, tiba-tiba kita dengar dekat bila air tu dah keluar air, maka tayamum tersebut batal. Jadi kita kena ambil wuduk, ambil air sembahyang seperti biasa. Okey, tengok yang dalam kotak putih ini. Satu tayamum untuk satu fardu dan ibadah yang dinazarkan. Okey, contohnya awak nak solat fardu zuhur, awak buat sekali tayamum. Okey, nak solat fardu zuhur ni. Okey, lepas habis solat, nak masuk waktu asar, kena ambil semula tayamum. Okey, tak boleh gunakan tayamum zuhur sampai ke fardu yang lain, tak boleh. Kalau macam kita ambil wuduk, kita boleh jaga wuduk kita kan, daripada zuhur boleh bawa ke asar. Okey, ataupun biasanya waktu maghrib lah yang dekat dengan isyak. Waktu maghrib biasa kalau kita ambil wuduk maghrib, kita baca Quran semuanya dan kita terus solat isyak. Tapi kalau untuk tayamum, okey, kalau untuk tayamum sekali satu fardu adalah untuk satu tayamum. Lepas solat maghrib nak masuk waktu isyak, lepas masuk waktu isyak ambil lagi tayamum. Okey, sekiranya masih ketiadaan air atau faktor-faktor lain yang menyebabkan awak perlu bertayamum. Tayamum kerana takut. Okey, anggota wuduk yang terluka. Macam cikgu cakap tadi, awak tak boleh kena air. Okey, disebabkan faktor luka bakar, terbakar dan sebagainya yang menyebabkan memang tak boleh kena air, maka boleh menggunakan tayamum. Okey, disebabkan ada anggota wuduk yang terluka. Okey, berwuduk pada anggota yang tidak ditakuti. Okey, ini adalah cara kita bertayamum. Contohnya kalau kita boleh anggota muka kita yang tercedera ataupun tangan kita yang tercedera, maka yang lain kita boleh menggunakan wuduk seperti biasa. Tetapi anggota tersebut yang tak boleh kena air, terutama pada anggota tayamum, maka kita boleh gunakan debu tanah pada anggota yang terluka dan yang lain kita guna wuduk seperti biasa. Okey, bertayamum untuk anggota wuduk yang terluka. Okey, sama jugalah bertayamum untuk anggota wuduk yang terluka. Yang terluka itu contohnya ada barutan pada tangan, maka kita ambil wuduk seperti biasa. Lepas muka kita dapat ambil wuduk. Untuk bahagian tangan yang terluka ataupun dibaluti, kita kena sapukan, gunakan tayamum di tempat yang dibaluti luka tersebut. Okey.